Manusia kerap terkeliru dengan tiga perkara ini. Pertama, ketenangan. Yang kedua, keseronokan. Dan yang ketiga, kegembiraan. Ya, tiga perkara. Yang pertama, tenang. Yang kedua, seronok. Dan yang ketiga, gembira. Ya, kadang-kadang kita merasa seronok, tetapi kita ingatkan itu satu kegembiraan. Kadang kita merasakan gembira, kita rasa itu satu ketenangan. Sebenarnya walaupun agaknya pada rasa kita sama antara seronok, gembira dan tenang, tetapi sekiranya kita telitikan antara tiga rasa ini sangat berbeza. Ya. Pertama, apa yang dikatakan keseronokan? Keseronokan ialah apabila kita dapat menikmati sesuatu yang bentuk fizikal dan material. Ya, bila kita dapat menikmati makanan yang lazat contohnya, ataupun apabila kita dahaga, kita disuguhkan dengan aiskrim ataupun minuman yang sedap. Itu hanyalah keseronokan. Ya, apabila kita melancong keluar negara, menikmati pandangan yang indah, ya, melihat pelbagai ragam manusia di luar negara, itu yang dikatakan keseronokan. Yang dikatakan kegembiraan pula ialah apabila kita berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang yang kita sayangi. Contohnya kita bertemu dengan sahabat-sahabat lama, bercerita tentang kenangan-kenangan lama, itu akan menimbulkan kegembiraan. Ataupun ada kalanya kita terpaksa berpisah jauh daripada isteri kita dan kemudian kita dapat bertemu kembali dengan ahli keluarga kita, isteri kita, anak-anak. Yang itu dikatakan kegembiraan, iaitu apabila kita berinteraksi dan berkomunikasi sesama manusia yang kita sayangi. Tetapi yang ketiga, ini yang paling penting iaitu ketenangan. Ketenangan apabila kita dapat akrab dengan pencipta, bukan dengan yang dicipta, bukan dengan makhluk tetapi dengan Khalik. Artinya tenang ini apabila hati kita akrab dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dengan zikrullah, dengan baca Al-Quran, dengan beribadah kepadanya, dengan meninggalkan perkara-perkara yang dilarang olehnya. Ya, ini yang dikatakan ketenangan. Ketenangan itu subhanallah apabila dapat kita miliki, kita akan mudah gembira dan akan mudah seronok. Misalnya apabila hati kita tenang, hasil kita mengingati Allah, maka walaupun makanan itu makanan yang sederhana mungkin, ya mungkin tempat itu bukanlah di luar negara tapi di tempat-tempat yang biasa, lokasi yang biasa, hati kita akan mudah seronok. Dan apabila hati kita tenang, hasil akrab dengan Allah, kita berinteraksi bukan saja dengan orang yang kita sayangi, tetapi dengan nodding acquaintance ataupun dengan orang-orang yang kita berinteraksi sekali-sekala ataupun jarang kita bertemu, misal kata dengan penjaja di tepi jalan, kita membeli barangnya, membeli hasil jajaannya dan sebagainya, kita bercakap-bercakap, itu pun akan menjadikan satu kegembiraan. Jadi subhanallah apa yang kita boleh belajar ialah burulah ketenangan. InsyaAllah kegembiraan dan juga keseronokan akan menjadi milik kita. Tetapi sekiranya kita mengabaikan ketenangan, iaitu hubungan kita dengan Allah, yang kita cari hanya dengan kegembiraan, hanya yang kita cari dengan apa? Dengan keseronokan, dengan perkara yang berbentuk fizikal dan material ataupun dengan makhluk, insya-Allah, ya, keseronokan ataupun kegembiraan itu akan mudah sirna ataupun mudah hilang daripada hati kita. Jadi dalam hidup ini insya-Allah mudah-mudahan kita menjadikan Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah satu yang nombor satu. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala yang utama dan pertama kita cari. Tak salah kita mencari keseronokan, tak salah kita menjadi kegembiraan, tapi jangan sekali-kali kita meminggirkan ketenangan, iaitu meminggirkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam hidup kita. Dan ketenangan itulah sebenarnya kebahagiaan dalam hidup. Tenang hati kita hasil akrab dengan Allah, dengan zikrullah, dengan beriman kepadanya, insya-Allah pada waktu itu ujian-ujian datang, bila ujian itu nikmat kita boleh bersyukur, apabila ujian itu dalam bentuk musibah kita boleh bersabar. Come what may, datang apa saja, all is well.
iaitu apabila hati kita tenang. Dan di sinilah letaknya keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tidak meletakkan kebahagiaan itu pada harta benda, Allah tidak meletakkan kebahagiaan itu kepada rupa, Allah tidak letakkan kebahagiaan itu pada pangkat dan kuasa, kerana orang yang mempunyai rupa yang cantik tak ramai. Orang yang mempunyai harta yang banyak juga tidak ramai. Orang yang mempunyai kuasa pun, pangkat darjat yang tinggi pun tak ramai. Ya, jadi Allah letakkan ya kebahagiaan itu pada hati yang mengingatinya, hati yang akrab dengannya, yang boleh dimiliki oleh sesiapa saja. Tak kira orang itu berharta ataupun orang miskin atau sederhana, orang itu segak ataupun cantik ataupun punya rupa yang sederhana ataupun hodoh sekalipun, orang yang berpangkat ataupun orang yang tidak berpangkat ataupun marhain biasa saja layak gembira, layak seronok, lebih-lebih lagi layak tenang sekiranya mereka akrab dengan Allah. Itulah keadilan Allah Subhanahu Wa Taala.